jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Make sure jawab salam kan, jawab salam. Okey, alhamdulillah kita berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. So bersama dengan insan-insan hebat, bersama dengan tuan-tuan guru, tok-tok guru kita yang kita sanjungi dan kita hormati. So memandangkan kita berada di Madinah, ramai orang yang pakai macam berlapis-lapis. Sebab apa? Kesejukan kat sini sangat sejuk. Dikatakan semalam sampai 6. 2 hari sudah 6. Semalam 9 darjah Celsius tu. Memang rasa macam kat Eropah lah kira. So lepas ni tak payah bercuti ke Eropah, datanglah umrah. So kita tak nak membuang masa. Hari ni adalah hari yang terakhir tahun 2022. Sebab tu kita menamakan Ambang 2022. So ramai orang yang berada di serata Malaysia untuk dengar ceramah tazkirah untuk menyambut tahun baru yang bakal tiba lagi beberapa jam sahaja di Malaysia. Sekarang di Malaysia lebih kurang 9.45 malam. Di sini baru 4.45 petang. So kami lama sikit masuk tahun baru. You guys akan masuk awal lagi. Tak apa. So cuma saya nak tanya kepada 3 orang penceramah hebat. So saya rasa tak perlu nak introduce pun, tapi sekadar sebenarnya selalu nak introduce juga. So di sebelah kanan saya, tak asing lagi, jangan menjerit. So kita ada Ustaz Abdullah Khairi, yang tidak asing lagi dengan panggilan UAK. baru nak betul. Hui. UAK. So tengok baju dah UAK Travel and Tours Sdn Bhd. Dah ubah dah ni. Hoi ya hoi. Tahun baru dia ubah sikit rentak. Hoi ya hoi. Tapi dengan nada yang tinggi lah tu. Okey. Di sebelah sana kita ada Ustaz Haslin Baharim, yang tidak asing lagi dengan panggilan Ustaz Bollywood. So kemudian dia sebentar lagi Ustaz akan menendangkan satu lagu dangdut Hollywood. Bollywood yang dangdut. Sebab tahun baru dia reka sikit baru lah kan. And di hujung sana, jauh di mata dekat di hati, Profesor Madya Datuk Dr. Ustaz Izhar Arif, pensyarah kanan Timbalan Dekan di UKM, dan juga of course panel syariah kepada Auf MBZ. So okey, saya nak teruskan tak nak membuang masa. Kita nak tanya soalan kepada penceramah yang pertama, iaitu macam ni lah. 3 beradik selalu macam ni, dia akan pointing ada. So kita lali. Siapa first? Ustaz Asli lah. Okey, sebelum kita dengar kata-kata pujangga daripada Ustaz Asli, saya tanya satu soalan kepada Ustaz Asli. Ramai orang bila kita masuk tahun baru kan, kita tahu ramai orang akan ada goal, akan ada dream, akan ada impian lah. Saya nak cakap setiap tahun baru memang akan ada impian baru. Bila dia orang nak capai impian tu kan, ramai orang akan cakap, bila tak capai dia akan cakap, ni tak ada rezeki lah ni bukan rezeki aku lah. So macam ni nak tahu sama ada dia dah usaha, nak tahu level usaha tu, okey ni dah betul-betul usaha sehabis mungkin, memang tak ada rezeki, ataupun ni macam angan-angan je, ataupun buat sekadar apa, sekejap je pun, angan-angan tak ayam, tapi dia menggunakan perkataan tak ada rezeki. So macam nak tahu level rezeki dan macam mana kita nak berjaya di tahun 2023? Silakan. Tafadhul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Abang Di, Abang Long, Abang Cik dan semua tetamu-tetamu, Yanda Helmi, Wanda Latifah, dan seterusnya kepada semua sahabat-sahabat yang sedang menonton dan menyaksikan kami sama ada di tanah air yang hanya lebih kurang 2 jam lagi nak menamatkan, yakni tahun 2022,
dan juga kepada sahabat-sahabat kami yang kita pun telah wawarkan dalam grup dalam Facebook yang sedang berada sama ada di bumi Mekah Al-Mukarramah atau yang sedang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, dan semua sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, ialah dalam niat pada tajdid dia, tajdidun niyah dalam iman apa, jaddidu imanakum, perbaruilah keimanan kamu. Dia sebab kita ni yazidu wa yanqus, iman kita ni kadang dia bertambah, kadang-kadang dia berkurang, dia tak banyak sahabat. So setiap kali kalau kita muhasabah diri dan hidup di muhasabah diri, apa yang telah kita lakukan, sama ada muhasabah tadi menampak kepada yang buruk itu lebih banyak daripada yang baik, maka tajdid, kita renovation kot, renew, kita renew balik supaya besok kita nak tinggalkan benda yang tidak elok dan terus nak memacu kehidupan kita ke arah kebaikan. Maka tajdid ni penting. Bila sebut tentang soalan Abang Di tadi ni, mengatakan bahasanya alah tak ada rezeki nak buat. Betul, jawapan ada tadi dah. Setakat mana level tahap kerja kita sebenarnya. Kalau you nak to achieve your target, your goal, jadi kalau kita 1 million contoh dia, tapi kalau kerja tidak seberapa million, maka sudah pastilah memang tak dapat. Tak dapat punya. Namun kena ingat juga, ada orang memang target kerja dia bagus, semua sukses, but tak achieve. Kena ingat, yang pertama akidah, kena jangan silap. Rezeki itu adalah datang daripada Allah. Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tengok kadang-kadang orang buruh kasar yang buat kerja jalan raya kan, daripada pagi sampai malam, pendapatan tak seberapa, kerana itu rezeki dia. Maka ada juga orang yang kata kalau dia nak kaya, tapi dalam keadaan level tahap kerja tadi ni tidak membawa kepada suasana nak mencapai target. Maka dalam bab ini jangan salahkan siapa-siapa, maka salahkan diri kita sendiri. Namun saya ulang balik, bukan semua dalam bahasa mudahnya kita usaha sehabis keringat pun, tapi tetap dengan sama. Maka kalau itu sahabat-sahabat boleh fikir balik, aku dah buat dah, Ustaz lah dah buat dah, Abang Long, Abang Ngah, tapi macam ni juga, bahawa ingatlah bahawasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana bahagia juga, bahagia ni taklah nak konon-konon nak membina semula hidup yang baru. Contohlah kan, tiba-tiba dia tetap tak bahagia juga. Sebab bahagia ni kita boleh create kebahagiaan, tetapi result dia, kemunculan ialah di tangan Allah. Macam berkat juga kan, nampak halal rezeki tapi tak berkat. Kenapa? Sebab something yang kita buat tu, mungkin tindak tanduk itu tidak diperkenankan, tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam bahasa mudah, biarlah sedikit tapi berkat kerana dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawab soalan tadi nak beritahu, kalau dia kata nak buat macam mana, soalan saya dah buatnya macam dah tapi tak rezeki, maka tanya diri kita sendiri, sama ada anda nak tawaduk ke anda, ataupun anda nak menafikan anda tahap yang paling merosot. Niat hebat tetapi usahanya tak betul. Macam niat, macam iman. Iman ni maknanya kita at-tasdiq bil qalbi, kemudian ikrar bil lisan, tapi yang very important ialah iaitu al-amalu bil jawarih. Imam bagus, Islam is the best, contoh dia, tapi Quran tak baca, atau Quran baca tapi tak mengamalkan Quran, contoh dia gitu. You say you are Muslim but you still tinggalkan salat. So muhasabah diri balik lah. You nak salah your God, nak salah Allah, tak boleh. Sebab Allah bagi jalan cantik dah. Dan Allah janji dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad jalan kami, whatever dia buat, tapi dia buat kerja sungguh-sungguh, jihad dengan penuh kekuatan tenaga dia, minda dia kerah bagi elok, insya-Allah Allah berjanji Allah akan tuntun kita, Allah berikan hidayat, petunjuk macam mana how to be success in your life. Kenapa Allah sukakan orang yang jenis buat baik. Namun ingat, kalau tidak jadi, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan dia, kalau you kata you tak ada rezeki, you kata nak mengelak saya usaha tapi rezeki tak ada juga, maka yakinlah semua benda itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula you cakap dengan kami, tak rezeki Ustaz, tapi kerja tengok, alah hang buat kerja malas nak mampu nak dapat macam mana. Kan bangun tidur menega, nasi lemak start pukul 9 pagi. Orang nak makan pagi buta, bukan nak makan waktu duha, makan tengah hari. Itu bukan nasi lemak, tu nasi minyak. Contoh hari kita kan. Sama juga dia menega pasal malam. Cara presentation berniaga pun tak bagus. You akan repet tapi packagingnya tak cantik. Orang tengok-tengok
jual kerepek tapi dalam tu pakai stiker jenis photostat je. Hak dia main A4 tu dia bubuh ke 40 keping tu, dia potong putih pun dalam. So dia kena minyak kerepek, tulisan pun hilang. Ayam jadi bayam, tom yam jadi ayam. Contoh begitu. So fikir baliklah. Orang nilai presentation kita, persembahan kita mestilah menarik kepada orang yang nak membeli produk kita. Itu contoh dia. Sama juga nak investment. Kita cari orang nak investment, duit untuk buat projek-projek sekian. Tapi cara you intro, cara you present kat dia menyebabkan dalam keraguan, boleh percaya si Mamat Janggut ni, aku tak percaya. Nampak ni contoh dia. Di mana bukti-bukti dia? Ini antara dia, insya-Allah. Wallahu alam. Moga-moga jawapan soalan rezeki apa? Tak ada rezeki, biar anda ikhlas dalam kenyataan tersebut. Wallahu a'lam. Kita ni satu lagu, nyanyi satu lagu. Biar dia Dandut lah. lagi. Okey, so kita simpan lagu sekejap lagi ya. Alhamdulillah, jawapan yang sangat ringkas tapi padu daripada Ustaz Aslin yang mengatakan yang pertama kena tajdid niat. So bila nak tajdid, malam ni buatlah tahajud, muhasabah diri, terus bagi tajdid niat munasabah. Sebelah lah. So kena tajdid meaning dia kena reset. Reset niat. So mungkin 2022 mungkin tak clear, reset. Lepas tu macam Ustaz Aslin cakap, berapa level. Kalau nak capai impian, nak dapat income 10,000, kerja macam 10,000. Nak 1 million, kerja macam 1 million. Nak macam ni. Tadi saya jumpa seorang pekedai tadi dekat bawah Al-Safah, dekat Abu Haji. Ramai orang kat kedai dia. So diorang tanyalah, kenapa tak pergi kat kedai sebelah? Kedai sebelah macam-macam ada. Dia kata tak apa, tu rezeki orang tu. Rezeki saya ada kat sini. Macam Ustaz Aslin cakap lah, rezeki kita memang Allah dah tetapkan, tapi usaha, level usaha tu macam mana. Dia belanja kami tiap tarik je pun. Tadi dia tu belanja tiap tarik dekat pekedai tu. Last berapa belanja ni? 1,000 lebih rial belanja. So nak beritahu usaha dia, cara layanan macam Ustaz Aslin kata, cara layanan, cara penyampaian, rasa yakin, terus beli sampai 1,000 lebih rial pada kedai biasa je pun. So tajdid niat dan juga usaha melalui impian anda, level impian anda. Okey, soalan yang kedua saya nak tanya, okey, kepada Ustaz Abdullah Khairi, yang sekarang berada di TikTok pun ada juga. Okey, kita ada live dekat Instagram Nur Heliza Helmi dan juga Hazwani Helmi. Kita ada dekat live TikTok Ustaz Abdullah Khairi. Kita ada live dekat Facebook Ustaz Izzah Arif, Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi dan juga saya sendiri Mahdi Bizak, Facebook page. So mohon war-warkan, orang lain dengar asbab daripada anda pun dapat pahala. Masya Allah, senang dapat pahala sebenarnya. Okey, tahun 2023 ni kan, satu benda yang kita nak tanamkan adalah perkataan istiqamah, yang mana ramai orang awal tahun dia nak istiqamah, dia tajdid, dia niat istiqamah, tapi tak lama, beberapa hari dah lupa. Contoh macam Ustaz ni kata nak bangun pagi, nak buat nasi lemak. Dia bangun, okey, memang bangun pukul lepas subuh bangun buat kerja. Esok tu bangun pukul 9 pagi, 10 pagi, subuh pun melongsong, tak istiqamah. So macam mana terapkan sifat istiqamah dalam diri supaya kita boleh lakukan betul-betul kita punya target, dah ada target tu, istiqamah sampai capai tu ataupun beyond than that. Tu tafadhal. Soalan bonus tu. Ajak diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya kasih Abang Di, sahabat saya, Abang Ngah, Ustaz Haslin, Abang Cik, Profesor Madya Datuk Muhammad Izhar Arif, dan ada sini Heliza Helmi dan juga Hazwani. Ramai kat sini dekat 1,000 orang kat depan kami ni. Kami berada di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Esok kami akan berangkat ke Mekah, Ustaz Aslin dan Abang Di 4 hari bulan. Ustaz Aslin akan balik ke Malaysia. Tuan-tuan, saya terlibat dengan umrah ni hampir 2006 mula-mula. Tapi alhamdulillah istiqamah saya. Walaupun saya kena tipu 1.2 juta. Walaupun orang tipu tiket, kadang tipu hotel dan sebagainya, tapi
tetap kita terus. Sehingga kan saya down setahun tu tak buat apa. Tapi ada seorang hamba Allah ni, hak janggut ni. Dia kata hang main join dengan aku lah. Join dengan aku, nanti kita mula-mulakan bisnes ini. Sebab tu penting dalam istiqamah kita kena kawan yang baik. Kita kena ada kawan. Sebab apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang tu dengan agama kawan dia. Maka tengoklah siapa kawan kita. Kalau kawan kita jenis down, dia down lah. Bayang Datuk 1.2 juta bagi saya yang tak ada apa-apa. Macam Datuk memanglah beranak-beranak duit atas katil kan. Saya beranak-beranak hanya tikap mengkuang aja. Tikap mengkuang, hidup dalam keadaan rumah yang tak ada tingkap. Tingkap kami itulah jendela yang ditolak naik ke atas. Pintu kami hanya boleh masuk, bukan saja boleh masuk, ayam pun boleh masuk kadang. Kadang balik-balik rumah ayam penuh. Susah. Hidup yang tak ada apa. Tiba-tiba kena tipu 1.2 juta. Bayang tuan-tuan. Tapi ada kawan yang boleh upgrade balik. Inilah dia. Sahabat saya ni. Sebab tu saya tak pernah lupa dia. Dia kata hamai lah kita set up balik bisnes. Dan Alhamdulillah kami set up, kami kena denda RM50,000. Sebab kedegilan. Sebab kedegilan tu, semangat tu. Sampai syarikat pun tak daftar bawah kementerian. Tapi nak bagi tahu, kita tak lari, betul tak? Kita tak lari, kita bayar juga. Kerana apa? Ada kawan-kawan yang boleh upgrade. Kemudian Alhamdulillah daripada Ustaz Aslin, saya bertemu dengan kawan seorang lagi. Di mana? Di pintu di tiang 313, betul tak? Tiang 113. Saya tak kenal Profesor Datuk Rizal, saya tak kenal. Yang mengenalkan saya adalah Ustaz Aslin. Kami berjemu di Madinah 313 tiang tu kan. Dan Alhamdulillah kami bersembang macam kawan-kawan. Akhirnya kita balik, kita buat keputusan, apa salahnya kita balik buat forum. Di masa tu 2000 berapa? 2013 tu, bayang. Bertemu tu, Alhamdulillah balik tu kami bertiga forum sampai sekarang istiqamah. Atas forum tu tidak berpecah lagi lah. Kadang-kadang bergaduh juga. Kadang-kadang orang yang paling ambil hati Mangkuk Ayun ni lah ni. Dia suka simpan dalam hati. Dia suka terasa hati, dia simpan dalam. Kemudian satu hari dia akan meletup dia. Tapi kami tidak terasa hati, kami biar pasal sebab kami kenal dah abang Ngah kami ni. Memang dia Mangkuk Ayun sikit lah. Tapi tetap istiqamah. Kerana apa? Ada kawan. Kalau tak ada kawan yang baik, kadang-kadang kita down, tuan nasihat. Kadang-kadang, biasalah, kadang-kadang bila ada satu masa kita akan down, macam bisnes lah. Tapi ada kawan-kawan yang bantu kita. Sebab apa? Macam Ustaz Asrin, kalau dia kena tipu apa semua, saya akan rasa hati, kawan aku ni kena tipu. Bukan saya rasa padan muka, tak. Saya rasa, ya Allah, ada orang tipu kawan aku. Tanya Ustaz Datuk Izhar. Kan kita bengang pasal kawan kita, kawan baik kita. Tiba-tiba kena tipu. Kita rasa bukan kata mampu pergi padan muka dia tak bukan. Itu bukan style saya. Dan kawan kita rasa simpati, kan? Kerana apa? Kita nak supaya kita akan berada di syurga bersama. Bukan dunia ni sementara, Datuk. Kita bukan ada apa. Kalau saya jatuh pun saya kena tipu. Sebab saya tak ada apa. Saya bukan orang yang apa-apa. Saya orang biasa, kan? Tapi Alhamdulillah Allah upgrade kerana kawan-kawan. Kawan-kawan ni lah. Sebab kalau nak cerita sejarah saya hanya ada RM10 nak balik daripada rumah. Ustaz Aslim panggil pergi ceramah kan, join sekali. Alhamdulillah kita boleh istiqamah. Saya terlibat dengan dakwah ni pada tahun 1992 lagi, lama dah. Tapi boleh maintain bersama ni. Dan kadang-kadang kita pun kena lupa hadis. Tapi kawan-kawan tolong baca hadis silap. Ni hadis yang betul. Ini hadis yang jadi membantu kita. Sebab apa? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang yang istiqamah dalam kerja buat dia, harap besok kita dalam agama ni bila kita meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikat ni akan turun. Pentingnya malaikat tu akan apa? Wa abshiru bil jannah, bagi tahu dekat orang istiqamah dalam benda baik ni. Dia bagi tahu berita gembira, syurga. Itu penting istiqamah tu, dalam kerja buat baiklah, kan? Dan alhamdulillah saya bersyukur kerana ada kawan yang baik ni, dan alhamdulillah kita ada kawan baik dah pula. Ni hak janggut panjang ni nampak. Kenal Datuk bukan kerana saya kenal Datuk, tapi ada kawan yang mengenalkan saya, iaitu Dr. Izhar kenalkan saya dengan Datuk. Sekarang kalau kita nak masuk syurga esok, kita masuk berapa orang kali kan? Kita masuk berapa orang kali lah. Itu pentingnya untuk istiqamah. Ada kawan yang boleh nasihat, bantu kita untuk kita apa saja, bisnes ke, kerja buat kita dalam agama. Wallahualam. Tak mau bagi lah. Masya Allah. Alhamdulillah, topik yang sangat menarik pasal istiqamah. So pengalaman sendiri Ustaz Abdullah yang
asbab daripada istiqamah terus boleh berjaya, alhamdulillah. So Ustaz Abdullah cakap pasal never give up tadi kan. So kita akan rasa down. Memang manusia ni memang akan rasa down. So Kak Jah selalu pernah bagi tahu kan, down ni ada dua cara untuk handle. Satu macam telur, satu macam bola tenis. Kalau telur jatuh, dia akan pecah. Tapi kalau bola tenis jatuh, dia akan lantung higher lagi. So kalau kita down, okey tak apa, down, tapi dia kena naik cepat macam bola tenis. Bukan jatuh macam telur bush habis. Walaupun telur tu mahal sekarang ni, bola tenis murah, tapi jadilah bola tenis. Jangan jadi telur. Okey. So tips untuk istiqamah, teruskan. Tahun 2023 ni sangat penting untuk kita teruskan untuk berjaya. Okey, saya nak terus kepada penceramah hebat kita yang ketiga. Yang terakhir sebelum kita buat rumusan, sebab kita kat sini dah nak maghrib dah pun. Dah pukul 5 lebih dah nak maghrib. So kita ada soalan tentang Ustaz, saya pernah dengar satu hadis yang mengatakan Allah SWT akan kabulkan doa seseorang melalui 3 cara. Satu, Allah bagi cash. Doa terus kabul. Yang kedua, Allah akan bagi yang gantikan lebih baik lagi. Dan lebih baik lagi. Rasa macam kita doa tapi macam tak sesuai, gantikan lebih baik. Yang ketiga, Allah tak bagi sekarang, Allah bagi di akhirat nanti. So soalan dia, tahun 2023 ni kita ada impian, kita ada dream, kita ada impian, kita ada goal, kita nak capai sesuatu. Macam mana kita nak tahu yang Allah berkatkan, redakan apa yang kita nak? Contoh kita nak kereta ataupun rumah lah contoh. So macam mana nak tahu Allah akan kabulkan ke, ataupun rasa Allah gantikan yang baik ke, ataupun kalau tak dapat sekarang dapat akhirat, untuk apa kita nak ada impian sekarang ni? Soalan kepada penceramah kita yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Abang Di, kekanda saya Ustaz Lah Khairi, Ustaz Haslin, Abang Long, Abang Cik, Abang Long, Abang Ah, Abang Cik, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Selalunya setiap tahun Abang Di, kita akan berforum ya, setiap menyambut tahun baru. Tahun 2022, nak masuk tahun 2022, kami berforum di Langkawi. Hampir 10,000 orang. Masa tu baru lepas PKP, orang tak tahu Nana semua. Sampaikan dia orang kata dekat Pantai Cenang tu kosong, tak ada orang. Semua pakat lari pergi ke dataran untuk dengar forum. Sampai polis pun tak boleh cakap apa sebab terlalu ramai orang datang. Ada yang duduk atas kapal. Tapi tahun ni ramai yang minta, negeri-negeri lain minta, tapi Allah sayang kami semua, dia jemput kami datang ke Mekah. Kebetulan tarikh kami semua sama. Nak jadikan cerita sebab bola Qatar. Asalnya saya, Ustaz Lah Khairi, Ustaz Aslin, semua mungkin awal bulan 12. Saya 7 bulan 12. Ramai jemaah saya terpaksa tarik diri kerana pertukaran jadual. Diorang ada kerja, ada yang tak boleh cuti, ada yang anak sekolah. Tapi dengan rezeki Allah Ta'ala tu, Allah kumpulkan kami dapat berforum di kota Madinah, kota Nabi SAW. Tengok, nak bagi tahu tuan-tuan, perempuan, walaupun ni forum anak beranak je, kita forum live sambil-sambil makan. Okey, jadi sebenarnya Allah Ta'ala tu dia maha kaya, dia bagi kita dapat bersama-sama berada di kota Madinah. Saya nak kongsi pada tuan-tuan. Saya ni bila Ustaz Lah sebut, Ustaz Aslin sebut datang ke Mekah, Ustaz Lah mula datang ke Mekah ataupun jadi mutawif pada 2016. Saya mula jadi mutawif pada umur pada tahun 1999. Teman orang bawa orang pergi haji, pergi umrah ya, dengan syarikat-syarikat daripada Singapura dan juga Malaysia. Tapi bayangkan, saya masa tu dapat pergi kan. Dapat pergi tu orang bawa tapi nak pergi tu tak ada duit. Kalau tak ada duit ni, bayangkan kita selalu bila sampai saya akan kata, ya Allah, kalaulah aku nanti bila balik, aku minta padamu satu, Badi. Saya minta ni kat Mekah. Masa tu saya buat haji. Saya kata, ya Allah, kalaulah aku dapat pergi lagi lepas ni aku kerja, kau makbulkanlah doa aku. Aku nak pergi setahun
2 kali. Saya sebut perkataan 2 kali. Perkataan 2 kali ni saya ingat pada tahun 1998 atau 99 rasanya. Tuan-tuan bayangkan, selepas bekerja tu Allah Ta'ala makbulkan doa. Tengok Abadi dia sebut Allah makbulkan doa kita ni, sama ada Allah bagi cash, masa tu Allah bagi. Yang kedua, Allah bagi lambat sikit. Yang ketiga, Allah bagi selepas kita meninggal dunia. Dan perkara ini disahkan oleh Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan bayangkan, lepas saya kerja bermula pada tahun 2005, ketika itu saya dah mula bawa jemaah pergi umrah balik setelah saya berada dekat Malaysia. Sampailah sekarang, sama juga macam Ustaz lah, kena tipu tu biasa. Janji tu, janji ni, datang nak bayar, sampai-sampai datang tak dibayarnya. Tipu tipu hotel. Bayangkan sampai-sampai hotel tak ada. Bayangkan saya, nasib baik kita ada kawan-kawan dapat juga tolong. Masa tu nak dapat Hilton mudah. Sekarang dah memang dah payah yang teramat sangat. Semua mesti melalui broker. Janji lain dapat lain. Order lain dapat lain. Order lahiri dapat haslin. Lebih teruk. Okey lah juga kan. Yang lebih teruk lagi, order Ustaz Haslin datang Sultan Ali. Itu letih. Jadi bayangkan tuan-tuan, nama Sultan Ali tu nama hotel. Itu 1 kilometer nak sampai ke kota Mekah, Masjid Haram. Tapi tuan-tuan, pengalaman itulah yang Allah bagi rezeki, menyebabkan alhamdulillah Allah bagi rezeki Ustaz. Setahun 2 kali pergi. Berkat doa tu nak minta 2 kali. 2 kali sungguh. Tak pernah dapat 3. Sebab saya pernah doa minta 2. Allah bagi 2 maksimum. Jadi itu sebabnya, Yang Berhormat, tepi sikit Yang Berhormat, saya nak bercakap ni Yang Berhormat. Aduh, nak menyibuk juga dia. Okey. Tuan-tuan, bayangkan masa tu kita berdoa, kita minta untuk berada dekat kota Mekah 2 kali. Jadi ini nak menunjukkan bahawa kita ni bila Allah sebut fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Bila kau berazam, bertawakallah pada Allah Taala. Macam mana kita nak tahu yang kita ni hidup kita diberkati Allah? Sama ada orang tu dapat cash ataupun dilambatkan rezeki itu, atau tak dapat langsung, dia dapat selepas anak-anak. Ada juga. Macam mana kita dapat keberkatan daripada situ? Pertama, bila kita buat, kita istiqamah. Itu tanda berkat lah tu. Istiqamah. Maknanya kita buat satu benda tu, kita akan jadi istiqamah sampai bila-bila. Contoh Ustaz Haslin, dia orang ni bisnes adalah travel agent. Jadi bila dia buat di istiqamah, dia happy dengan apa yang dia buat. Itu tandanya Allah berkati. Walaupun Ustaz Haslin ada sedikit duka, tak apalah. Duka-duka tu, itu perkara biasa Balin. Kalau tak jatuh, mana nak rasa? Betul tak? Ustaz Allah kena tipu 1.2 juta. Ini baru kena tipu $1,000. Dah kecoh. Jangan relax lah brother. Setakat orang kata, orang komplain, orang komen, itu perkara biasa. Itu kita belajar daripada kesilapan. Betul tak? Tuh, Pak Long janggut panjang tu, ingat dia lahir-lahir tu orang kaya? Tak ada lah, aku dah tahu rumah dia kat mana kat Penang. Dia tak boleh tipu aku ni. Rahsia dalam tangan ni. Tuan-tuan, sungguh itu lahir-lahir dia hanya makan apa benda? Tahulah makanan dia. Yang paling dia suka apa nama? Malapem apa? Bukan. Mata lepem. Mata lepem. Tak tahu dia. Malapetaka. Malatepem. Bayangkan benda tu, Allah. Namanya macam malapetaka. Tu sebabnya tak ada orang yang hidup dia terus dapat terus nikmat. Hanya betul dia dapat orang kaya, lahir-lahir kaya tu, itu lain cerita lah. Tapi ini nak berjaya ni, semua orang, kita bercakap untuk limit. Kalau nak cerita lahir-lahir atas dulang tu, tak payah cerita lah. Ramai yang lahir macam tu. Tapi iyalah, yang hari ni yang kita lahir, yang dia daripada awal susah dan dia berjaya, itu yang kita nak. Nabi mula dengan susah dan berakhir dengan kejayaan dalam dakwah. Dan kita datang ke Madinah, tengok Allahu Akbar, hebatnya Madinah. Sebab apa? Nabi SAW nak bagi tahu bukan senang ya, kita nak berjaya. Jadi itu sebabnya pertama, tanda kita berjaya tu, Allah redha bila kita buat sesuatu itu kita istiqamah. Itu yang pertama. Nombor 2, bila kita buat sesuatu tu kita happy. Kita happy.
Ada kadang-kadang ada macam saya macam tak happy dia. Relax lah brother. Dia macam kita orang katalah, dia kata saya ceramah malam, ceramah Sabtu Ahad, ceramah forum dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi dekat pejabat, saya ada KPI saya sebagai timbalan dekannya, sebagai pensyarahnya. KPI saya banyak. Duit nak kena dapat untuk fakulti saya kena dapat 4.6 juta setahun. Tapi Alhamdulillah tahun ini mencecah 5.7 juta. Alhamdulillah, lebih daripada target. Mau orang tak pening kepala. Tahun lepas saya dapat 10 juta. Itu rezeki lebih lah, rezeki lebih sikit. Tengok, dia ni lah manusia dengki. Setelah melawati Abu Jahal, ini jadi perangai dia. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sungguh kita happy dengan apa kita buat. Tapi dalam masa yang sama kita boleh buat walaupun kita sibuk. Tak payah cakap lah kita sibuk macam mana pun. Kalau kita minat, kita akan berjaya. Itu yang kedua. Nombor 3, tanda kita ini mendapat keberkatan atas apa yang kita buat, kita akan mendapat orang-orang yang selalu bantu kita. Abang D tu tuan-tuan, terus serang saya cakap, ya, dia bila dia nak buat sesuatu, dia banyak tengok, dia jual syarikat-syarikat ataupun produk yang dia ada tak patuh syariah. Kalau ikutkan, dia boleh kaya kat situ. Kawan-kawan dia boleh kaya, I tell you, disebabkan benda tu. Tapi dia kata tak apalah, sebab tak patuh syariah, aku tolak. Betul kan berarti? Dia tak tipu, dia ada ke tepi saya ni. Dia tinggalkan sebab dah cuba sedaya upaya. Bila bank negara kata tak patuh syariah, itu tak patuh syariah, dia tinggal, dia jual. Akhirnya dia mula dengan bisnes yang baru. Bawah ada berapa ramai ejen? 1,000, 2,000 ejen nak bagi makan. Tapi Alhamdulillah Allah buka itu rezeki. Dia dapat dengan satu syarikat yang patuh syariah. Kemudian dia ada sehinggalah tuan-tuan dan puan, hari ni dia punya bisnes hasil dia tak kurang 500 juta. Alhamdulillah. Setengah, half billion. Dan target tahun depan lebih besar. Dan ada yang terbaru, projek yang baru. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, hidup kita ni, kita akan dapat kawan-kawan yang baik. Saya akan bagi nasihat kat dia, dia akan bagi nasihat kat kita, dan dia akan ada selalu bersama kita bila kita memerlukan. Dan saya akan berada dengan dia, kawan-kawan yang lain akan ada dengan dia bila dia memerlukan. Itulah sahabat. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita akan ada orang keliling. Macam saya juga kadang-kadang orang kata jadual ni, kalau tak ada saya punya pembantu Aizat dia tengah buat live. Dah 12-13 tahun, tunjuk sikit muka dia, orang duk tanya siapa Aizat the handsome Aizat ni. Inilah dia. Tapi nak bagi tahu, apa benda tu? Apa boleh? Kenapa muka dia pula? Okey, bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada dia membantu kita, dia yang jaga jadual, dia yang terpaksa berhadapan, nombor-nombor semua dan sebagainya, dia yang akan atur. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita berjaya ni sebab ada orang-orang yang membantu kita. Jadi 3 benda ni penting, menunjukkan bahawa yang hidup kita sebenarnya diberikan keberkatan oleh Allah atas apa yang Allah bagi. Sebenarnya tanda yang Allah redha setelah ada 3 benda ni. Dan yang keempat, yang terakhir lah saya tambah, bila Allah tak bagi sekarang, sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana kamu sabar. Kalau kamu boleh sabar dengan ujian, itulah kehebatan kamu. Macam Ustaz Lah, bila diuji sampai 1.2 juta, bukan sikit tau. Orang boleh gila tau kalau hilang 1.2 juta. Kalau dia tak sabar, rasa dia antara orang yang terawal bunuh diri lah. Dengan keadaan dia stresnya, tak kerja ke, dia gaji cikgu tak dapat, semua kan. Tapi Allah bagi dia nikmat setelah dia sabar. So ingat, 4 benda ini akan menyebabkan kita berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. So kita dah dapat tips macam mana nak tahu yang Allah SWT kabulkan doa kita. Apa yang penting, kita kena ada 3+1. 3+1. 4 lah kita tips. Yang pertama, kena istiqamah. Apa saja kita buat, kena istiqamah. Maksud istiqamah berterusan. Macam tadi Ustaz Abdullah dah terangkan apa makna istiqamah. Buat je. Jatuh, buat lagi. Kena tipu, buat lagi. Asalkan kita buat benda yang betul, benda yang syariah, benda yang Allah redha, just teruskan. Pasti ada dugaan dan cabaran. Itu sahih. Yang kedua, apa dia? Yang kedua adalah kita kena sentiasa happy. Seperti jomblo kan. Jomblo.
Jomblo ke jodoh? Jomblo happy lagu kan. Oh. Kena happy sentiasa. So memang kita akan rasa down, rasa macam tak best, rasa ni happy je pun. Asbab apa tu? InsyaAllah Allah redha. Dan yang ketiga, kena dikelilingi dengan orang yang kena buat orang macam mana tak? Kena buat orang suka dengan kita. Kena buat orang suka dengan kita, kena berkelilingi dengan orang yang betul. So tahun 2023 ni choose orang yang betul, circle-circle yang betul. Kalau sebelum ni mungkin kawan dengan orang yang tak betul, orang yang tak sihat, orang yang bukan tak sihat fizikal, tak sihat, mungkin buat benda-benda yang haram, buat maksiat, buat dosa, jauhi. So kelilingilah orang yang betul. Dan yang keempat, penambahan daripada Ustaz Izzah, dia kata kena sabar. Sebab apa? Allah akan uji. Kalau sabar lebih, Allah akan bagi lebih, insya-Allah. Okey. So sekadar update, sekarang ni kita dalam Facebook kita ada 1,100 orang. 1,100 orang di Facebook, dan juga kita ada dekat TikTok kita lebih kurang 200 lebih. Kita ada dekat Instagram 100 lebih, dan juga berapa ni? So ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Alhamdulillah. So sebarkan supaya ramai lagi orang mendengar. Kita nak nak mengakhiri kita punya tips-tips sebelum kita masuk lagi sejam setengah saja dekat Malaysia untuk masuk tahun 2023. Of course tak akan ada bunga api, tapi kita nak dapat dia punya tajdid niat dia yang penting. Alright. Okey, soalan seterusnya saya nak beritahu, mungkin boleh buat rumusan. Jawab terus boleh buat rumusan, insya-Allah. Kita tahu yang Allah SWT sebut, okey, nak kaya kena sedekah. Jazakumullah khair. Zaujiah letakkan ni apa ni? Hot chocolate. Hot chocolate, okey. Hot chocolate. Jazakumullah. Kita tahu Allah SWT sebut nak kaya kena sedekah. Nak min nak berjaya kena solat, nak berjaya kena sabar. Cuma nak tahu apa dia punya link, apa yang disuruh dan juga apa yang akan dapat. Contoh, nak kaya kena sedekah. Macam fikir balik macam tak logik. Nak kaya kena keluar, macam tak logik. So apakah link di antara sedekah, solat, sabar dan juga berjaya di akhirat? Sebab tahun 2023 ni, selain daripada impian dunia yang kita letak, contoh kereta ke, rumah ke, jam ke, apa ke, kena juga ada impian untuk berjaya di akhirat. Kena tingkatkan solat, banyakkan solat duha, witir, tahajud dan sebagainya, jangan tinggal. Lebihkan sedekah. Tu contoh-contoh kita kena tanamkan sifat-sifat pada tahun 2023. Cuma nak tahu apakah link dia di antara benda yang disuruh dan juga benda yang akan dapat di kemudian hari, insya-Allah. So kita mulakan dengan pencerahan yang pertama tadi, Ustaz Haslim. Rumus. Kalau tuan-tuan perasan, Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni satu nama yang hebat dan diberi gelaran sebagai Sayyidut Tabi'in. Selain dia buat baik dengan mak dia, dia menjadi pengembala atau ambil upah mengembala atau menjaga unta dan kambing orang yang di Yaman, dia Bani Murad khususnya. Tapi kalau tengok sejarah dia kata kisah dia antaranya ialah dia bila dapat gaji, dia dapat duit, ini dapat upah, dia bagi mak dia makan dan dia juga agihkan pendapatan kepada jiran-jiran dia. Itu antara faktor kenapa namanya dikenali, bahkan dikenali di langit, atau semua makhluk selain manusia kenal dia, kecuali manusia di muka bumi ni. Atau kerana dia dapat dan dia memberi bantuan, sedangkan dia bukan kaya, dia miskin. Baik. Seorang sahabat Nabi SAW datang jumpa Nabi, tanya, ayyu sadaqatin afdal, sedekah yang bagaimanakah yang paling afdal? Maka Nabi jawab, antaranya ialah apabila kamu ada cita-cita ta'amulul ghina, kamu ada cita nak jadi orang kaya, maka bersedekahlah. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan apa yang kita berikan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebut, ma naqasa malu 'abdin fi sadaqah, makna tidak akan terjejas harta orang yang rajin bersedekah. Jadi itu antara dia kenapa kena berkatan. Sebab tu dalam team building, orang bagi satu kertas white paper tu A4, berikan 10 bit Y kan. Y kan. Kenapa you nak kaya?
kebanyakan dan mungkin saya pun sama juga kalau saya tak tenung bagi elok. Rupanya motivator dia nak uji kita aja. Kan? Kadang mana pemikiran kita? Kenapa nak kaya? Dia kata kaya nak beli rumah, kaya nak beli kata idaman, kaya nak pergi Eropah, kaya. Tapi peringkat yang bab-bab akhirat ni semua duduk nombor 8, 9, 10. Oh, dia kata inilah manusia bila kaya. Dia kata bukan tuan-tuan tulis, semua orang macam tu. Maka sepatutnya bila kita big why saya nak kaya, antara kerana yang pertama ialah saya nak bayar zakat. Jangan buat tu. Memang susah. Dia tak terlintas tu, dia tak terlintas. Memang aku tahu wajib, tapi rupanya kena catat sebagai one of the reason big why tadi ni. Jadi bayar zakat, kemudian bawa mak ayah pergi haji. Benda tu nombor 8, 9, 10. Sebab saya pernah tanya tuan-tuan, ialah orang jenis gaji budak muda 26 tahun, gaji setengah dalam 6,000 lah. Dekat antara syarikat minyak yang inilah di KXC tu, dia ada banyak kan, syarikat Lembah Petronas. Saya tanya dia gaji berapa, dia kata pakai rumah sendiri dah beli sendiri. Kata ada Honda Civic yang baru. Saya tanya dia ada simpan tak dalam tabung haji pergi haji? Dia terus terkedu. Dia kata tak terbayang tadi kan. Minta maaf kata bro, bukan ustaz dengan siapa. Sebenarnya boleh katakan 90% orang dia macam tu. Sebab reminder dia tak ada. Sebab benda-benda akhirat ni kena reminder. Baca salah sebut tadi, kena ada kawan yang boleh remind. Lepas tu kita kena kawan orang. Kawan ni kalau tengok dia tu rajin solat, kita berterikut nak solat. Kan? Contoh dia tengok kawan ni macam Datuk solat duha. Kata dia tak duha, aku nak duha je. Itu kawan yang paling baik. Mana dia boleh memberikan kita ni kebaikan. Itu kawan yang baik. Rajulun salih, al-mar'u salih. Sama juga dengan harta. Ni'mal mal as-salih lil mar'i salih. Sebab baik harta yang salih dipegang, dikuasai oleh lelaki yang salih. Sebab apa? Dia tahu dah sedekah sebagainya. Contoh dia. Saya bab-bab ni, sesiapa yang nak menambah rezeki dia tu, jangan tunggu dia kaya dulu baru dia nak bersedekah. Takut surplus, takut baki je yang ada. For example, saya pernah mengajar kontraktor CIDB, Persatuan Kontraktor kan. Dia tanya, Ustaz, macam mana kita nak tagih keberkatan? Keberkatan dengan bahasa mudahnya, hampa semua dapat surat yang kerajaan bagi tu. Dia dapat tender buat jalan 1 juta. Dia surat tu cagar kat bank. Dia dapat katalah 400,000 dulu permulaan dia. Maka 400,000 tu tidak salah kalau kita sedekah dulu. Maybe kita boleh collect around 2.5% ikut dalam kaedah zakat, tapi mungkin lebih 5 sen, no problem, because the more you give the more you get back. Mana benar kita bagi kat orang ni, insya-Allah Allah akan bagi balik. Saya ulang balik dengan pertama tadi, Allah huwar razzaq, dialah pelimpah rezeki pada kita semua. Itu antara dari insya-Allah. Moga sedikit ungkapan atau bercerita ni di bumi haram, di bumi yang suci ni, insya-Allah moga-moga persahabatan kami, saya, Datuk, Abang Ngah dan Abang Cik dan Abang Long dan Abang Digit dan semua sahabat lain akan terberkekalan sampai ke hari akhirat kelak. Dan insya-Allah kalau saya mati, kalau semua mati contoh dia, saya memang mengharapkan syafaat-syafaat daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi insya-Allah daripada sahabat-sahabat saya sendiri. Bagi contohlah, tak mustahil. Ya, memang James Bond kata tomorrow never die, but you will die. But when we don't know how, macam nak mati, which really want to die, maka tepuk tanya, carilah prepare for yourself untuk hari besok. Ma qaddamat lighadin, apa bekalan kalian untuk hari besok, itu paling penting. Bila mana sedekahlah amalan yang paling hebat untuk menjamin keselamatan kita di alam barzakh, apatah lagi di alam mahsyar. Insya-Allah dalam bahasa mudahnya orang kata apa ni, tepuk dada, tanyalah iman kita, amalan kita masing-masing, insya-Allah. Salam sayang daripada saya, Ustaz Sembarin di bumi Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. So Ustaz Asli telah merumuskan kepentingan sedekah. By the way, kita sekarang berada di bumi Madinah. Untuk orang yang tak aware ataupun baru masuk live, alhamdulillah, jazakumullah khairan yang baru masuk live. Make sure dapat some tips. Bila anda amal, kami pun tempias dan juga pahala. Bila anda sampaikan lagi banyak, ramai orang ikut, sama-sama kita dapat pahala berpanjangan, insya-Allah. Dan kita berada di restoran Green Ribbon. Green Ribbon di Madinah. Restoran ni sampai untuk orang yang tekak Melayu, tekak Malaysian. Ni salah satu tempat yang perlu anda datang. Daripada Masjid Nabawi ke sini
lebih kurang 5 minit je. Naik taksi lebih kurang 20 rial. 20 rial ke 30 maksimum. Jalan pun boleh Ustaz Izzah, dia akan jalan. Ustaz Asli dia akan naik taksi. So boleh datang ke sini insya-Allah. Okey. Tadi Ustaz Asli cakap tentang sedekah. Memang betul lah, saya yang tu benda yang tak nafikan lah. Kalau saya nak kongsi pengalaman yang saya tengok saya punya customer, macam Ustaz Izzah pun kenal salah satu customer kan. Dia main sedekah daripada dia umur 26 dia started business. Memang saya tahulah macam mana dia main bisnes. Sampai sekarang ni, baru-baru ni dia melabur dengan saya 25 juta ringgit. 25 juta ringgit dia melabur. Sebab daripada duit dia start pada sedekah. Dia jumpa datang rumah kat saya. Dia kata okey, tahun ni aku letak target aku nak sedekah RM70,000 setahun. Saya pun tak macam tu. Sebab aku punya target income RM700,000. Dia memang simple calculation 10%. 10% letak sedekah dulu, memang confirm akan dapat. And Alhamdulillah dah dapat. Ramai orang yang macam dapat duit surplus baru nak sedekah. Macam Ustaz Aziz kata, sedekah dulu, insya-Allah akan dapat. And last year dia main sedekah, dia bagi kat saya cek. Ustaz Aziz tahu, dia bagi 10 cek, setiap cek RM50,000. So total RM500,000 dia sedekah. Tu dekat saya saja, berapa ramai lagi ada orang tu. So dia tahap sedekah tu memang dia yakin, memang betul apa Ustaz Asli kata, sedekahlah memang rezeki tak akan putus, maka lebih bertambah lagi insya-Allah. So sebelum kita mengakhiri, so mungkin Ustaz Abdul Khairi dan juga Ustaz Izzah boleh rumuskan pentingnya tahun 2023 ni kita kena berjaya dunia, berjaya akhirat, dan bagaimana harapan ataupun nasihat untuk orang di luar sana yang sedang tengok live TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, macam mana mereka ni boleh berjaya dunia akhirat pada tahun 2023 yang akan masuk lebih kurang sejam setengah lagi sahaja di Malaysia insya-Allah. Orang cakap betul, hantar makanan Jen. Okey tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, 5 minit aja sebab makanan dah sampai. Tengok Abang Ngong ni dah makan. Betul dia suruh aku cakap Jen. Kita dalam hidup untuk akhirat, kita ada amal. Tapi amal kita mestilah yang terbaik. Yang terbaik ni maksud apa? Upgrade. Amal yang quality. Kita buat bisnes, quality yang terbaik, kita akan dapat income yang terbaik. Macam itulah kita nak buat akhirat kita. Kita buat yang terbaik. Sekarang semayang dah. Tapi macam mana nak upgrade solat kita? Jamaah. Ada yang tak pernah pergi jamaah. Ni upgrade dengan berjamaah. Ada di kalangan kita jamaah dah, tapi sembahyang di rumah. Kita upgradekan. Kita berjamaah di rumah Allah. Upgrade. Okey, kita macam Abang Di katakan, ada orang 70,000, sekarang dah sampai 500,000. Dia upgradekan kualiti amal dia. Ada orang dia solat dah, berjamaah dah, masjid dah. Tapi alhamdulillah dia sembahyang di belakang imam. Tu dia upgrade dia. Ada orang dia upgrade lagi dengan solat takbir dekat bersama dengan imam kan. Menunjukkan apa? Quality upgrade. Upgradekan kualiti kita untuk target 2023. Macam Ustaz Silin dia target dah. Dulu dia tak ada Haslin Travel. Sekarang ada Haslin Travel. Alhamdulillah kena tipu. Bukan kena tipu, maksudnya ada. Hotel ada, kapal terbang ada. Tapi janji dekat jadi jauh. Itu biasalah kan. Orang pertama. Tapi Ustaz, baru mula. Biasa manusia ni tak akan belajar dia pelan-pelan. Banyak dah mula. Banyak dah kena dah. Banyak kali dah kena. Saya dengan Ustaz Seribu dengan. Jadi menunjukkan bahawa kita tak apa, kita upgradekan. Kita sebab dia umrah ni dia servis. Dia bukan masalah duit kan, servis yang terbaik. Kita entertain orang, dia raikan orang rasa puas hati, orang akan bersama dengan kita. Walaupun mulut-mulut celupat tu biasa. Macam tu dengan bisnes. Saya pun mula daripada tak ada apa, tapi kita upgradekan dengan apa yang kita nak bagi kat orang. Macam tu dengan Allah. Kalau kita bagi sesuatu yang terbaik dengan Allah, takkan Allah nak lupa kita, tidak. Saya tengok Datuk kan bagi zakat dekat kitab Penang, saya tahu. Sebab saya pun antara ahli lembaga tu kan. Kitab, lepas tu dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Mungkin tak tahulah, mungkin setengah juta, 500
juta kan. Mungkin tahun 2003 mungkin 1.5 bilion bah. Mana nak tahu kan. Semua tu bukan kerja kita kan. Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu come on yang menyaksikan, upgrade your quality to perform your ibadah. InsyaAllah kita akan jadi hebat untuk akhirat kita. Allah Alam. Jazakumullah khairan Ustaz Abdullah Khairi. So satu tip saya dia bagi, iaitu upgradekan diri. Upgrade semua segala jenis. Contoh kalau solat sunat, upgrade kan. Duha mungkin 2 rakaat, upgrade jadi 4. Along the way dia akan upgrade. Witir mungkin dulu 1 rakaat, sekarang upgrade jadi 3 ataupun lebih. Tahajud dulu 2 rakaat, upgrade jadi 4, 6, 8, 10 dan sebagainya. So sedekah dulu berapa amount, upgrade. Bila upgrade, macam Ustaz Abdullah cakap dah, kalau kita dah upgrade kerana Allah, pastinya Allah akan upgrade diri kita. Allah akan upgrade kejayaan kita. Allah akan upgrade segala yang ada berada di sekeliling kita. Kita punya happiness, orang di keliling kita, semuanya akan di-upgrade bersama-sama insya-Allah. So yang terakhir, kita nak buat rumusan penutup daripada Ustaz Izzah Arif. Bagaimana tahun 2023 ni boleh menampakkan sinar harapan untuk orang di luar sana yang mungkin dia ada impian awal tahun tak berjaya, ada impian tak capai, ada impian tak pernah merasai benda tu. So macam mana tahun 2023 ni, apa yang dihajati dicapai, apa yang dikehendaki tercapai, dan juga yang paling penting barakah. Kita tak mau capai, contoh nak duit, curi ke, nak buat benda ni, buat benda yang tak elok ke. Kita nak benda yang halalan thayyiban, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih lagi setia dengan kita orang dekat Madinah Al-Munawarah. Sekarang ni kita orang kat Madinah. Banyak sangat kamera-kamera yang ada. Kami hampir-hampir kena kena tangkap dengan polis dan tentera di Masjid Nabawi. Sebab kami berceramah tapi tak ada orang pun, online. Ribu orang tengah tengok masa tu. Lepas tu orang datang pasang video, pasang kamera. Polis ingatkan kami ni militan ke apa kan. Diorang datang tahan lah. Tapi Alhamdulillah, lepas cakap-cakap, lepas setengah jam kami dilepaskan dengan baik. Ini semua Ustaz Khairi punya pasal. Sebab kita buat kat awam, kat luar, kat Masjid Nabawi. Tapi tak apa, InsyaAllah satu hari nanti kita akan boleh berkumpul ramai-ramai macam mana orang Arab berkumpul buat maksiat. Semalam kita orang di satu kawasan tu penuh dengan orang Arab, dan diorang ni tengok hiburan ramai-ramai. Tak ada pula polis tangkap. Jadi semoga lepas ni untuk program agama, untuk program kita melawat Nabi SAW tidak disekat, ya. Sebab apa? Sebab itu benda baik. Okeylah. Sebagai pengakhiran, macam mana kita nak pastikan banyak pula makanan masuk nak habis ni kan. Okey, macam mana kita nak menjadikan okey. Nak menjadikan apa? Nak menjadikan tahun 2023 ini yang terbaik untuk kita. Pertama, pesan ulama, ramaikanlah kawan, ramaikan sahabat. Kita berkawan dengan orang ni kadang-kadang kita tak tahu siapa yang kita sedang berkawan. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan kejar orang-orang yang dah berjaya, itu akan jadi kawan tuan-tuan. Tak. Kadang-kadang kita kawan dengan orang yang dulunya susah, tiba-tiba dia jadi senang. Kadang-kadang orang yang dulunya yang kita duk kejar, duk kawan dengan dia, masa dia senang, tiba-tiba dia tinggalkan kita apabila dia makin senang. Ada juga yang makin senang tiba-tiba dah tak senang. Jadi itu sebabnya kita berkawan biar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. If you berkawan dengan orang kerana Allah, you pergi mana-mana pun orang akan sayang. Itu yang pertama, kalau you betul-betul nak berjaya dalam hidup ini. Ya, itu yang pertama. Nombor 2, kalau betul lah kita nak berjaya tahun 2023, ya, macam saya katakan tadi, bini siapa ni? Ni isteri siapa? Tak ada. Isteri dia tu berterabur.
Buat. Aduh. Ini minta maaf lah, bagi pihak Abang D yang mana dia punya isteri tu sangat huru-hara sikit. Dia agresif. Dia sekarang ni jadi orang yang sangat aktif menjaga kucing. Jadi dia macam kucing sekarang ni, berterabur je rata-rata. Tapi tak apa pun. Itu salah satu hiburan yang baik. Penutup terkejut aku tadi, la ilaha illallah. Okey. Okey, kat mana aku tadi? Dah lupa weh. Okey, yang kedua tadi yang pertama tadi kena cari kawan, cari sahabat yang baik. Nombor dua, kita kalau nak berjaya, jangan kita ini putus asa lah. Yang paling penting jangan putus asa, sebab hidup kita ni takkan berjaya kalau kita berputus asa. Semalam saya tengok dalam Instagram, dalam Facebook, ada artis Bollywood ke atau Tamilwood, wallahualam, bunuh diri kerana putus asa. Jangan. Kita orang Islam jangan buat kerja yang tak cerdik itu. Kita orang Islam kena sabar dengan ujian. Apa saja ujian, anggap tahun 2023 sebagai permulaan yang baru untuk kita berjaya. Dan yang terakhir, banyakkan kita berdoa dan bertawassul dengan amalan-amalan kita. InsyaAllah apabila kita buat benda yang baik, Allah akan muliakan kita. So jangan risau. Allah itu maha penyayang, Allah maha adil. Allah akan bagi kepada kita suatu nikmat, dan tak mustahil Allah menarik satu nikmat yang lain yang kita mungkin tak duga. So sentiasa bermuhasabah dengan apa yang kita ada pada hari ini. Wallahu alam abadi. So terima kasih banyak kerana aturkan program ini. Bukan senang kami nak berkumpul ni. Abang D punya pasal, dia aturkan, dia ambil restoran sebab nak buat dekat Masjid Nabawi asalnya, biar orang nampak, tapi takut nanti kami empat-empat masuk dalam balik. Jadi kami tak nak masuk dalam sebab esok nak pergi Mekah, yang ni nak balik, takut duduk dalam, na'udzubillah. Jadi insyaAllah, terima kasih Abang D. Ya, terima kasih ni Kak Ija yang tadi huru-hara sikit kan. Habis semua dia langgarnya. InsyaAllah all the best untuk semua. Doakan kami semua berjaya dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So itu adalah nasihat ataupun tips yang terakhir daripada Ustaz Izzah Arif, yang mengatakan yang pertama, untuk yang berjaya dalam tahun 2023 ni, pilih kawan. Macam tadilah dia beritahu pun, pilih kawan yang paling penting. Dan yang kedua, kena banyakkan berdoa. Sebab apa? Doa ni penting sebab kita tak tahu doa mana yang Allah kabul. Hujan, doa. Sujud, doa. Bila kita buat sesuatu, doa. Bila musafir, doa. So sentiasa berdoa sebab kita tak tahu yang mana satu malaikat aminkan doa kita. Dan juga saya tadi dengan Ustaz Izzah cakap, kawanlah dengan sesiapa saja kerana Allah. Apa maksud sesiapa saja? Kadang orang tu cleaner dekat office kita. Ramai orang tengok cleaner dia macam, alah ni cleaner aja kot. Dia terus pandang rendah. So jangan macam tu. Sebab apa? Kawan kerana Allah. Kita tak tahu, macam Ustaz kata, kadang orang tu miskin sekarang, kaya kemudian. Nampak macam tak berjaya sekarang, berjaya kemudian. Ataupun mungkin orang tu berjaya sekarang, nampak kita rapat dengan dia sebab duit ataupun sebab urusan tertentu, tapi na'udzubillah Allah uji dia terkena apa-apa. So kawan saja dengan sesiapa kerana Allah. Kalau kerana Allah, kita tak akan terkesan, tak akan rasa down. Kita buat kerana Allah. Alhamdulillah, saya sendiri walaupun saya punya level sangatlah rendah dibandingkan dengan semua ni, saya kawan dengan Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Aslin, Ustaz Izzah, memang kerana Allah semata-mata. Dan juga saya dapat banyak ilmu. Niat saya kawan kerana Allah untuk sedut sebanyak ilmu yang mungkin. Saya bukan ustaz untuk pengetahuan, saya bukan ustaz. Saya kawan dengan ustaz-ustaz untuk dapat ilmu supaya saya juga boleh lebih upgradekan diri, macam Ustaz Abdullah Khairi kata. Okay. Sebelum kita mengakhiri, ada beberapa minit untuk maghrib di bumi Madinah ni. So kita nak berdoa sikit. So untuk pengetahuan semua, esok adalah 1 Januari. 1 Januari adalah hari anniversary. Anniversary saya dan juga isteri Kak Jah. So saya naklah Ustaz mendoakan supaya kami bahagia dunia akhirat, panjang umur. Bahagia dunia akhirat, insyaAllah. So boleh mendoakan sebab ni adalah first anniversary.
So nak supaya kami kekal bahagia, setia, ikhlas, jujur selamanya insya-Allah. Nasihat lagi 5%. Nasihat 5%. Doa terbaik. Okey, Amin. Amin. Jangan azan. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب الرسول أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظ من كل وباء. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha menyaksikan segala-galanya, termasuk perhimpunan kami pada waktu sebegini ya Allah, di tanah suci, di tanah Nabi-Mu yang kamu cintai ya Allah, yang kamu kasihi ya Allah, sehingga akan menyebabkan kami semua datang untuk menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah umrah kami ya Allah. Ya Allah, bersempena hari ataupun ulang tahun perkahwinan Terima Hadi ataupun Abang Di dan Kak Jo, kami doakan ya Allah agar Kau kekalkanlah kebahagiaan mereka ya Allah. Limpahilah keberkatan ke atas mereka berdua ya Allah, agar dapat terus melayari bahtera rumah tangga mereka dengan penuh kesabaran dan kecekalan. Yang paling penting ya Allah, Kau redalah hubungan mereka berdua ini ya Allah. Kau kekalkanlah hingga ke akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman dan Rahim, jauhilah mereka berdua daripada perkara-perkara yang menyebabkan perpecah belah sesama mereka ya Allah, daripada persengketaan ya Allah, curiga mencurigai ya Allah, ungkit mengguti ya Allah. Ya Allah ya Rahman dan Rahim, jadilah mereka pasangan yang saling tolong menolong ya Allah, ke jalan-Mu yang paling mulia ya Allah, saling bantu-membantu ya Allah. Mereka memerlukan pertolongan mereka berdua ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, tahun ini, tahun malam ini, tahun hari besok ya Allah adalah hari ulang tahun, hari yang kedua, tahun kedua mereka melaksanakan mereka ya Allah. Kurniakanlah mereka zuriat yang tayyibah ya Allah, kurniakan anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berkati jugalah kepada kedua ibu bapa mereka ya Allah, Ya telah melahirkan mereka, Ya telah mendewasakan mereka daripada kecil mereka hingga ke hari ini ya Allah, dan berkati mereka dengan keadaan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, moga-moga Engkau menerima ya Allah permintaan kami ya Allah, doa kami di tanah suci-Mu yang haram ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. So tepat 1 minit ke 12 insya-Allah kita ucapkan selamat wedding day kepada Abang Di dan Kak Jo insya-Allah. Moga-moga sahabat-sahabat yang menonton di tanah air di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah doakan mereka bahagia til jannah sampai ke Allah Subhanahu wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya Bahrim, ditah langsung daripada Bumi Madinah Al-Munawwarah. Nyoba lagi di TV yang tidak ada nombor. Ha? Okey. Boleh? 1, 2, 3. Okay. Sebenarnya hati ini rindu kepadamu. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya
Walaku kutip semua permata di dasar lautan. Sesungguhnya walaku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku cuba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku cuba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. InsyaAllah sekadar itu. Dan masuk maghrib, doakan insyaAllah kita rindu kepada Nabi SAW, bukan sekadar menyambut Maulid Rasul, tetapi dengan mengikuti apa yang Nabi perintahkan, iaitu antaranya. Jadi pernah berkata, kalau tidak cinta seseorang itu, maka kita kena follow apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, insya-Allah. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Daripada kesempurnaan cinta orang yang kita cinta, kita kena cinta apa-apa yang dicinta oleh orang yang kita cinta. Maka cintalah mereka yang kita cinta, insya-Allah kamu pasti akan dicinta-cinta olehnya. Berapa banyak cinta dah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh. Kita bisa screenshot boleh tengok gambar. Dah.